Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Na'arifah binti Razak, nombor matik 056934. Tajuk tugasan saya ialah tokoh Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus atau dikenali sebagai Tokoh Tuan Besar mengamal tarikat Naqsyabandiyah di Terengganu. Seterusnya masuk kepada pengenalan. Tasawuf pada mulanya tidak mempunyai metod yang tersusun dan telah diperbaiki oleh tokoh Sufi melalui karya mereka sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang amat sistematik dan tersusun. Kaedah amalan ini turut ditambah baik sehingga semakin ramai yang ingin berguru dengan mereka. Oleh demikian, keadaan ini mendorong kepada pembentukan kumpulan Sufi yang dinamakan sebagai tarikat yang tumbuh sekitar abad 5 Hijrah ataupun 11 Masihi. Seterusnya masuk kepada definisi tarikat. Tarikat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu tariqah. Menurut Fuad Said, tarikat dari segi bahasa membawa maksud, jalan, cara, kedudukan, keyakinan dan agama. Manakala menurut Abu Bakar, tarikat membawa maksud, jalan iaitu petunjuk bagi melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan turun-temurun sampailah kepada guru-guru sehinggalah sambung menyambung. Manakala menurut Al-Jurjani, tarikat ialah jalan rohaniyah yang khusus bagi golongan yang akan menghadapi pelbagai rintangan dan menjalani suatu peningkatan berbagai makam. Seterusnya, tarikat Naqsyabandiyah di Malaysia. Tarikat Naqsyabandiyah merupakan sebuah tarikat yang dinisbahkan kepada pengasasnya iaitu Syekh Muhammad Bahauddin Asy-Syabandi. Beliau telah dilahirkan di sebuah desa Kashrul Arifin, Bukhara di Rusia pada tahun 717 Hijrah. Beliau terkenal dengan nama gelaran Shah Naqsyaband yang terdiri daripada dua patah perkataan iaitu Naqsyah dan Band yang bermaksud ukiran yang kekal. Ajaran tarikat sebenarnya telah mula bertapak kukuh di Malaysia sejak awal tahun 1930-an. Menurut Ahmad Fuad, tarikat Naqsyabandiyah mempunyai beberapa cabang yang masyhur. Antaranya ialah tarikat Naqsyabandiyah Al-Qadariyah, tarikat Naqsyabandiyah Mujadiyah, tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah dan tarikat Naqsyabandiyah Munfaridiyah. Seterusnya masuk kepada kepribadian tokoh iaitu Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus atau dikenali sebagai Tokoh Tuan Besar. Nama lengkap Tokoh Tuan Besar ialah Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus, merupakan seorang ulama Terengganu berketurunan Arab yang menduduki tempat istimewa dalam sejarah negeri itu pada awal dan pertengahan kurun yang ke-19. Menurut Muhammad Saleh, Tokoh Tuan Besar mempunyai saham yang besar dalam perkembangan Islam khususnya di zaman Sultan Omar dan pernah diberikan perhormatan dengan gelaran Syekhul Ulama dan Tuan Besar Paduka Indra. Asal usul Tokoh Tuan Besar mempunyai kaitan rapat dengan kedatangan orang Arab yang berketurunan Said ke Terengganu. Dia juga merupakan antara tokoh yang terkenal di Terengganu yang mengamalkan tarikat Naqsyabandiyah daripada salasilah keluarga Al-Zawawi. Anak beliau iaitu Said Abdul Rahman Al-Idrus atau dikenali sebagai Tok Kupaluh juga mengamalkan tarikat ini. Diberitakan bahawa Tok Kupaluh mengambil daripada mursyidnya iaitu Said Abdullah bin Said Muhammad Saleh Al-Zawawi. Seterusnya, hasil temubual dengan pengamal tarikat. Gaji telah memilih untuk menemubual dengan salah seorang pensyarah dari Universiti Sultan Zainal Abidin iaitu Profesor Madya Dr. Said Hazrul Latfi bin Said Omar. Beliau merupakan antara pengamal tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah yang mana beliau berguru dengan Tuan Guru Syekh Dr. Haji Jahid bin Haji Zidik Al-Khalidi. Beliau telah mengamalkan tarikat ini sejak tahun 1994 sehinggalah sekarang.
Beliau berkata, amalan utama tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah adalah berzikir. Antara zikir yang diamalkan ialah zikir kalimah Allah atau isim azad Allah Allah sehingga mencapai angka 5,000 sebagai latihan permulaan, sebelum ditambah lagi kepada jumlah yang lebih besar ke angka 11,000 kali. Ia dilakukan secara kafi, iaitu diam atau tersembunyi di dalam hati. Seterusnya, zikir nafi isbat, iaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ia dilakukan pada setiap hari dengan menurut bilangan tertentu seperti 5,000 atau 10,000. Zikir ini adalah bertujuan melembutkan hati yang keras akibat pergantungan hati kepada unsur-unsur kebendaan. Menurut beliau juga, setiap jenis tarikat mempunyai keistimewaan masing-masing. Ianya adalah bergantung kepada sejauh mana kesanggupan seseorang itu untuk mengamal ajaran tarikat tersebut dengan tekun dan sejauh mana seseorang itu mampu menyempurnakan amalan-amalan yang diamalkan itu, maka ia menjadi keistimewaan untuk diri kita. Seterusnya, hasil temu buah dengan buka pengamal tarikat. Pengkaji telah memilih untuk menemu buah salah seorang mahasiswa ijazah sarjana muda pengajian Islam dakwah tahun akhir di Universiti Sultan Zainal Abidin. Responden bernama Natasha Fahana binti Muhammad Nasir, berumur 23 tahun. Pada kefahaman beliau, tarikat ialah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Ia juga berpendapat bahawa tarikat mempunyai amalan utamanya, iaitu zikrullah dan muqarrabah, yang merupakan jalan yang paling dekat untuk sampai kepada hakikat Allah dan keredoannya. Pada pandangan beliau, golongan yang bertarikat ini adalah golongan yang berusaha untuk menyucikan diri dan merupakan jalan pintas untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini adalah golongan mulia yang memahami makna kehidupan dan berusaha melawan hawa nafsu mereka, walaupun kadang merasa jemu dan mudah putus asa. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya, tarikat adalah salah satu aspek keilmuan Islam yang menjadi prinsip kepada umat Islam bagi mencapai darjat kemuliaan di sisi Allah melalui pelbagai amalan khusus dengan mendapat bimbingan dari syekh mursyid bagi sesuatu ajaran tarikat yang hak. Tarikat juga merupakan suatu kaedah yang telah dipilih oleh para pengamalnya untuk tujuan mencapai kehidupan yang murni dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.